Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya persahabatan remaja perempuan kali yang pertama dibuat pada tahun 2002. 10 tahun yang berlalu sudah. Masa tu keramaiannya peserta seramai 120 orang dan kami mengadakannya di Taman Rekreasi Hutan Brakas. Itu benar-benar acara berkemah lah, tapi tinggal di chalet. So masa ni kami membuat sedikit perubahan dengan mengadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan dengan acara aktiviti punnya ada yang berbeza dan lebih kepada kebanyakannya indoor acara indoor aktiviti dan ada juga outdoor activity yang akan kami buat lah, yang telah kami susun. Alhamdulillah. Dan suaranya seumpama pernah yang sering-sering kita dengar suara sebegini rupa ya. Jadi bagi yang mengenal suara ni memang kenal lah ya. Inilah wajahnya. Dan bercakap mengenai aktiviti ini, itu Kemah Persahabatan Remaja Perempuan ya, puan ya. Apa pula dan juga macam mana pula dengan acara yang diadakan, seperti mana lokasinya, venue dan juga bila acara ini akan diadakan? Okey, terima kasih. Acara ini akan berlangsung pada 23 hari bulan sehingga 26 November ini bertempat di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Kalau ada yang sesetengah belia Ketania, kanak-kanak remaja Ketani dah tahu di mana Pusat Belia. Ia terletak di antara Sekolah Menengah Chonghua dan berdepanan dengan Lapau, bangunan Lapau. Itulah pusat belia di mana aktiviti-aktiviti belia diadakan. Acara ini akan dan tarikhnya pada 23 hingga 26 23 November hingga ya. 26 dan antara penyertaannya kami bukakan kepada remaja perempuan yang berumur 17 tahun ke bawah yang menduduki tahun tahun 8 dan tahun seterusnya lah. Dan ianya dibukakan ke 4 daerah. Tapi kami undang beberapa buah sekolah dari daerah Bundar Muara, Tutong, Temburong dan of course kalau di Temburong satu buah saja sekolah menengah. Dan selain itu kami bukakan juga kepada anak-anak pegawai kaki tangan Jabatan Belia dan Sukan sendiri dan kepada belia-belia yang berminat lah, yang masa ini sudah ketahui menghabiskan peperiksaan mereka dan kalau kan inginkan apa-apa aktiviti boleh join kemah ini. Dan apa pula yang sepanjang 4 hari diadakan pada 23 hingga 26 November, dapatkah puan kongsikan antara kegiatan-kegiatan supaya ibu bapa mereka ini mengetahui kegiatan-kegiatan yang dak dilangsungkan dalam acara perkemahan ini? Okey, antara aktiviti yang kami susun antaranya hari pertama suai kenal, macam biasalah kalau tani masuk kemah bersuai kenal. Soal tu title-nya pun persahabatan. Di sana mereka akan mengenali antara satu dengan lain dan di samping itu dalam suai kenal itu kami adakan brainstorming dan mereka akan membentuk kumpulan mereka masing-masing dengan menamakan kumpulan mereka masing-masing, membentuk ahli jawatan kuasa masing-masing. Itulah. And then sebelah petangnya kami akan mengadakan lawatan sambil belajar. InsyaAllah agensi-agensi yang kami sudah kenal pasti pun sudah memberi jawapan yang menggalakkan. Di antaranya mereka akan dibahagikan kepada 4 grup, 4 kumpulan dan satu grup akan berkunjung ke Jabatan Mufti Kerajaan. Di sana di samping mereka membuat lawatan, mereka akan didedahkan dengan perkara-perkara mengenai hukum-hukum dan buku-buku koleksi. Buku-buku koleksi dan mengadakan lawatan-lawatan di sana. Dan juga grup kedua
pusat promosi kesihatan, di mana Ketani mendedahkan tentang isu kesihatan yang amat Tani titik beratkan untuk para belia masa kini, yang sudah Ketani ketahui para belia masa ini hanya duduk dan berchat-chat saja. And then satu lagi Ketani akan mendedahkan ke unit siasatan penderaan kanak-kanak dan wanita, di mana isu ini para remaja patutlah mengetahui dari awal lagi apa yang terjadi di negara Ketani. Selain kadang-kadang Ketani dengar di di luar-luar negeri memandangkan isu ini kadang-kadang di sini terlalu sensitif dan kurang diberi terdedah. So di sinilah Ketani mengenalkanlah dan memberikan mereka sedikit informasi. And then satu lagi bahagian konseling dan bimbingan bakat kerjaya Kementerian Pendidikan, di mana di sini kami sebagai jawatan kuasa memikirkan mereka ini berpeluang untuk bertanya, untuk bagaimana macam mencari subjek-subjek yang dapat memandu dorang untuk memenuhi cita-cita dorang lah. At least di sana dorang dapat bertanya kalau ia ikut subjek ini atau apa kerjaya yang mereka inginkan lah. Itulah. Dan di hari kedua malamnya pada sebelah malam dorang akan membuat kongsi pengalaman, di mana selepas dorang adakan lawatan dorang akan membuat presentation dan berkongsi bersama apa dari kumpulan satu, dapat info dari agensi-agensi inilah. And then seterusnya pada hari kedua sebelah paginya macam biasa kita akan bersemayang subuh dan membaca Al-Quran, dan seterusnya senaman pagi. Kita panggil aktiviti aktiviti cinta tanah air, di mana mereka akan diberikan tugasan untuk membaca doa, menaikkan bendera, dan selepas itu mengadakan senaman sedikit riadah lah, memanaskan badan, dan bersarapan pagi, dan lepas itu kami akan mengadakan sembahyang sunat duha. Selepas itu mereka akan mengimbas kembali aktiviti-aktiviti yang dorang adakan sehari sebelumnya, dan mencuba untuk bercakap di hadapan kawan-kawan mereka lah, dan ini pun menanamkan sikap berani tampil dan berani bercakap, meluahkan pendapat dorang lah. And then selepas itu kami akan aktiviti seterusnya kami akan bereksplorasi ke Bandar Seri Begawan. Memandangkan mereka ini ada setengah Ketani, remaja Ketani, kadang-kadang indah mengenali bandar Ketani sendiri. Indah pernah kan berjalan-jalan kaki. Maklumlah Ketani ini kadang-kadang malas sikit kan jalan kaki itu. Inilah kami adakan sedikit eksplorasi ke Bandar Seri Begawan, dan selepas itu pada sebelah petangnya kami akan mengadakan dekorasi. Dekorasi ini kami akan mengusai mendekorat beberapa tempat di pusat belia sebagai ruang mereka lah untuk melahirkan idea mereka sendiri, dan macam-macam lah nanti karang terlampau karang indah tesyok dorang kan let's ada surprise sikit. Okay, macam biasa sebelah malam waktu maghrib ke isyak macam biasa kita ni akan menunaikan tanggungjawab, dan macam biasa kalau zuhur waktu sembahyang kita akan bersembahyang berjemaah. Mostlynya kita ni akan buat secara berjemaah, dan selepas itu pada sebelah malam akan diadakan ceramah An-Nur bersama dua panel undangan lah dari Pusat Dakwah Islamiyah dan dari UNISA. InsyaAllah selain ceramah ini akan diadakan di Pusat Belia juga di Dewan Riadah. Selain itu kami juga turut mengundang beberapa persatuan belia di Brunei Muara, beberapa persatuan yang akan
meramai-ramaikan lagi pada malam itu, insya-Allah. Mudahan tadi sama-sama berdoa lah, mudahan ramai para belia yang datang. And then selepas itu untuk hari ketiganya, hari Jumaat, kami adakan sebelah paginya akan diadakan pagi wasini, unik namanya. Di sana diorang akan mengadakan pertandingan membaca ayat-ayat lazim dan nasyid. Memang banyak kegiatan-kegiatan yang hari ketiga ni ya. Jadi atur caranya pun sudah dibuat dengan padat ya. Jadi bagi belia-belia yang belum mendaftar, ya mungkin dapat diterangkan di sini. Sudah ramai mendaftar ni. Alhamdulillah, setakat ini ramai penyertaan. Yang menggalakkan. Ganya kadang-kadang ada yang kan ikut satu di bawah umur yang katanya. Kadang-kadang 17 tahun ke bawah ya. Ke bawah, tapi ke bawah itu dalam 13 tahun lah. Jadi 13 hingga 17 tahun ya. 18 tidak boleh mengikuti. Jadi mungkin ada pesanan terakhir memandangkan masa kita begitu terhadap memberikan sebetulnya yang hendak dikongsikan kepada beberapa yang informasi mengenai aktiviti-aktiviti ini, Puan. Okey. Barangkali ketinggalan satu lagi ya aktivitinya. Hari terakhir kami akan mengadakan telematch dan sukan ria bersama pelajar-pelajar dari Pusat Bahagia Kampung Pulai, di mana selain itu kami menanamkan sikap kepada remaja ini, sikap rasa prihatin ketani terhadap orang-orang yang berkeperluan seperti ini. Di mana diorang akan bersukan lah dan having fun lah dengan diorang. Dan insyaAllah harapan Jabatan Belia dan Sukan dengan mengadakan aktiviti ini, selain kita ni membentuk remaja menuju kecemerlangan di dunia dan di akhirat, kita ni juga akan membuat dengan menyediakan aktiviti-aktiviti, dengan membuat peraturan dan perkara-perkara do and don't bagi mereka. Itulah. Dan alhamdulillah mungkin ada apa yang perlu diingatkan, perkara-perkara yang penting patut dibawa khusus kepada belia mungkin dapat dikongsikan, dan juga untuk peringatan kepada ibu bapa mereka lah yang khawatir dengan anak mereka ini. Dan yang belum mendaftar juga ya, mungkin tak mengetahui di mana nak mendaftar ya, kerana sebabnya pada masa ni ada yang baru menduduki peperiksaan dan sudah bercuti dan sebagainya. Jadi mungkin sini dapat dikongsikan, Puan menerangkan. Okey, insya-Allah masa ini pun pendaftaran akan memenuhi kota. Tinggal setakat ini dalam 72 pendaftaran yang kami terima. Tinggal 8 saja lagi. Alhamdulillah. Kalau ada yang akan mendaftar, bolehlah berhubung terus. Berhubung terus. Lalunya pendaftaran ini dibuat arah Facebook. Memenangkan belia-belia kita ni banyak suka di sana. Itulah. And then kadang-kadang diorang inbox saya lah. Then saya tanya apa email. So diorang akan saya email segala info-infonya lah di sana. Mudah ya. Jadinya kebenaran daripada ibu bapa pun sudah diberikan kebenarannya. Ya, dalam borang itu ada kebenaran ibu bapa yang pasti. Kalau dari sekolah, kebenaran dari pengetua sendiri. Alhamdulillah. Jadi tahniahlah diucapkan kepada Puan Rosjainah Haji Rosman kerana sebagai penyelenggara dalam aktiviti ini dan juga sebagai setiausaha dalam Khemah Persahabatan Remaja Perempuan kali kedua bagi tahun 2011 ini. Dan juga jangan khawatirlah kepada dan kita harapkan kepada para belia kita yang mengikuti khemah tersebut supaya ambil manfaat daripada perkhemahan tersebut nanti ya. Dan mudah-mudahan mereka akan terus maju jaya nanti ya. Amin. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan manalah tahu suatu nantikan dalam aktiviti tersebut Puan ini akan mengajar cara-cara berlakon dan juga sebagainya. Manalah tahu. Salah seorang pelakon di negara kita ya.